Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pada hari ini cikgu akan membincangkan soalan ujian kertas 1 secara satu hala saja. Okey, so kamu boleh tengok soalan ujian kertas 1 kamu dan cara menjawab dia lah. Okey, untuk markah, cikgu dah bagi kamu markah kertas 1, tapi untuk bagi kamu soalan yang kamu salah, cikgu akan bagi nanti. Okey. Tetapi seorang demi seorang lah. Okay. So, untuk soalan nombor 1. Okay. Bundarkan kosong perpuluhan. Tak boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, pada hari ini kita akan membincangkan soalan ujian kertas 1. Okay, cara menjawabnya lah. Okay, cikgu akan bagi kamu soalan kertas 1 tu secara soft copy. Kalau kamu nak hard copy, boleh beritahu cikgu lah. Okey. Okey, so soalan nombor 1. Ramai juga yang salah secara overall keseluruhan. Okay, soalan nombor 1. Bundarkan 0.00497 betul kepada 2 angka bererti. Okey. So, kita tengok kat sini 0.00497. 0.00497. Okey, kita mesti ambil 2 angka yang bererti. Jadi, 2 daripada depan selepas titik perluhan, nombor yang bukan sifar adalah nombor yang bererti. Jadi, 4 bererti yang pertama, 9 bererti yang kedua. Okey, tetapi kita tengok sebelah dia. Sebelah dia nombor 7. Nombor 7 ni lebih besar daripada 5. Jadi, kamu kena tambah 1 di sini. So, 0.0049 tambah 1, dia akan jadi 0.0050. Jangan tulis 5 sahaja. Mesti tulis kosong. Sebab sifar selepas nombor bererti dalam titik perpuluhan adalah angka bererti. Jadi, 0.0050 adalah 2 angka bererti dan jawapannya adalah C. Okey, jawapannya C. Okey, kalau kamu tak faham, ulang balik video ni. Okey, soalan 2 pula. Alright. Diberi X sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 3 dan Y sama dengan 3.2 darab 10 kuasa 4. Kirakan nilai 2XY dalam bentuk piawai. Okey, 2XY, X tu ini dan Y itu ini. Jadi 2XY darab 2 darab X darab Y. 2X tadi apa? Ini masukkan 1.5 darab 10 kuasa 3 darab 3.2 darab 10 kuasa 4. Okey, yang ni boleh guna kalkulator sahaja. Kamu tekan-tekan, kamu akan dapat 96 juta. Okey. Jadi, kita nak tukar kepada bentuk piawai. Jadi, cikgu bawa perpuluhan daripada sini. Sini perpuluhan dia. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tempat perpuluhan dan dia nombor yang besar. Jadi, 10 kuasa 7 lah, bukan negatif. Okey, negatif tu untuk yang kurang daripada sifar sahaja. Jawapannya D. Okey. Okey. C. Nombor 3 pula. Okey. Tentukan bilangan bucu satu pokok jika pokok tersebut mempunyai 5 tepi. Okey, ini bab rangkaian teori graf. Rangkaian graf bab 5 tingkatan 4. So, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Jadi, bilangan tepi dia 5. Okey. Bucu dia tak tahu, tolak 1. Okey, tolak 1 tu memang rumus dia lah. Lepas tu, bucu biarkan sini, di sini. Jadi, negatif 1 bawa sebelah sini ditambah. Cikgu tukar tempat lah. 5 tambah 1, 6. Jadi, jawapannya C. Cawan. Okey. Okey, soalan nombor 4 pula. Rajah 4 menunjukkan graf terarah dari rumah Azlan di Q. Ni rumah Azlan. Ke sekolah di T. Tentukan laluan terbaik yang dipilih oleh Azlan untuk ke sekolah dengan mengambil kira jarak terpendek. Okey, jarak jalan pintas lah dia nak pergi sekolah tu. Okey, so tengok ni. Q, P, T. Q, R, T. Q, R, S, T. Jadi yang paling pendek
adalah dua yang paling pendek setakat ni, iaitu QRT dan QPT. So cikgu tulislah QRT, QPT. Okey, QR 0.35. Okey, 0.35 tambah 1.2, kamu akan dapat 1.55. Okey, QPT pula QP 0.4 tambah 1.1 jadi 1.5. So yang paling short, yang paling pendek adalah QPT sebab 1.5 km. 1.55 tu panjang lagi. So mestilah dia nak jalan pintas supaya cepat sampai sekolah kan. So jawapannya 1.5 km iaitu jarak QPT. Okey, so nombor 4 senang kan? Graf tak arah ni. Okey, soalan nombor 5. Okey, cikgu dah tulis siap. Tapi cikgu terangkanlah sebab nak buat Google Meeting. Berapa orang sangat enjoynya. Okey, nombor 5. Tukarkan 4 darab 5 kuasa 3 tambah 2 darab 5 kuasa 1 tambah 3 kepada satu nombor dalam asas 5. Okey, nombor ni kamu tukar kepada asas 10, iaitu nombor yang kita biasalah guna. Nombor yang kita guna dalam hari biasa. So, 4 darab 5 kuasa 3 iaitu 4 darab 125 tambah 10, 2 darab 5, 10 tambah 3. Jadi 500 tambah 10 tambah 3, kamu akan dapat 513 asas 10. Jadi untuk tukar kepada asas 5, kamu kena bahagi 5. Ni adalah kaedah pembahagian berulang. So 513 dekat sini bahagi 5. Okey, 513 bahagi 5, 102. Mana cikgu dapat kalau 102 ni, mana dapat bagi tu? Okey, macam ni ya. Okey, cikgu tulis kat sini. 513 bahagi 5. Bahagi macam sekolah rendah dulu lah. So 1 darab 5, 5 tolak turun 1. Lepas tu 0 darab 5, 0 tolak turun 1. 3 turun. Jadi 2 darab 5, 10 tolak baki 3. Ni baki 3 ni adalah 102 tu. Ni 102 tu dekat sini, baki dekat sini. Okey, dan seterusnya 102 bagi 5, kamu dapat 20. Dah baki dia 2. Dan 20 bagi 5 kamu dapat 4, baki dia 0. So 4 bagi 5 0, tapi baki dia 4. Jadi kamu kena baca daripada bawah. 4023 asas 5. So jawapannya ball. Okey. Okey, nombor 6 pula. Okey, nombor 6 ni adalah 427 asas 8 tolak 37 asas 8. Okey. Tolak boleh bentuk lazim ataupun kamu tukar kepada asas 10, tolak, lepas tu kamu tukar balik pada asas 8. Okey, cikgu ajar ni macam ni lah. Dalam asas 8 tak boleh ada nombor 8, 9, 10 dan ke atas. So dia ada nombor dalam asas 8. Jadi kita tolak lah. 7 tolak 7 sifar. 2 tolak 3 tak boleh, kena pinjam sebelah jadi 3. Jadi sebabnya asas 8 ini mesti 8. Kenapa cikgu tulis 10? Sebenarnya tu bukan 10 tu 10, di mana nombor 8 dalam asas 8 adalah 10, tapi ini adalah 8. Okey, 8 tambah 2 adalah 10. Jadi 10 tolak 3 adalah 7. Okey, jadi lepas tu 3 turun bawah, 370 asas 8. Jawapannya A. Okey, tu soalan nombor 6. Okay, kenapa cikgu dapat kat sini 10? Ni 8 tambah 2, 10. Okay, sebab dalam asas 8, satu sifar tu adalah 8. Okay, dalam asas 8 tak boleh ada nombor 8. Dia akan jadi satu sifar. Okey. Okey, soalan nombor 7 pula. PQRSTU ialah heksagon sekata. Heksagon ni ada 6 sisi ya. 6 sisi. Okey. Sebab tu kamu tak boleh tinggal matematik ni. Ni banyak asas sangat. Okey, 6 sisi jadi PT ialah garis lurus. PT garis lurus. Okey. Ini adalah penjuru. Penjuru. Okey. So, sekarang ada berapa penjuru? 1, 2, 3. 3 penjuru dan sudut kat sini 1, 2, 3, 4 sudut. Okey, 4 sudut. Okey, 1, 2, 3, 4 dengan X tu. Okey, so kita akan cari sudut satu setiap sudut dalaman heksagon ni. So guna rumus ini.
N tu bilangan sisi, tolak 2 darab 180. Jadi 6 tolak 2 darab 180. So 4 darab 180, 720. Sebab dia sekata, jadi sudut dia sama lah. 720 bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120. Jadi 120 ni, bawah penjuru dia ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bawah penjuru 3. Tapi sudut dia ada 4, dia terbagi pada 4. So 30. 120 bagi 4, 30. Jadi apanya? Bola. Okey. Okey, nombor 8 pula. Okey. Cikgu akan terangkan apa benda ni. RSTUVW ialah hexagon sekata. Okey, ni hexagon yang sekata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Tadi kan kita baru belajar. PQW ialah sebuah segitiga sama sisi. Okey, segitiga sama sisi ni adalah sudut dalam segitiga 180. Bila sama sisi, sudut ni sama. Jadi 180 bahagi 3. 60. Okey, kemudian RPS garis lurus. RPS mana RPS? RPS garis lurus. Okey. So, dia nak, soalannya, cari nilai Y. Dia nak Y ni. So, kita tengok bentuk yang baru ni. PS, TUVW, Q. Untuk cari Y, kita kena cari poligon PSTUVWQ ni. Ini poligon apa? So, kita kena kira bilangan sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, dia adalah heptagon. Okey. Heptagon. 7 sisi ya. Heptagon. Okey. So, heptagon. Untuk cari Y, kita kena gunakan sudut dalam heptagon. Di mana 7 tolak 2 darab 180. Kamu akan dapat 900 sudut dalam semua heptagon ni. Dia tak sekata sebab dia bukan poligon sekata. So, sini 35, sini 120, 120, 120. Okey, dekat sini pun 120. Dia kecil je. 120. Okey, Y tak tahu. Okey, di sini sebab sini 60 kan. Jadi 360 tolak 60, kamu akan dapat 300. Okey. So, complete lah. Kita nak cari Y. So, sisi yang sudut yang tak ada tu hanya ada 6. Betul tak 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 900 tolaklah 6 sisi tu, kamu akan dapat 85 darjah. Jawapannya D, daun. Macam itulah cara buat dia. Okey. Kena pusing-pusing pakai konsep poligon. Okey, seterusnya nombor 9 pula. Okey, nombor 9. Okey, ini adalah topik bulatan. Okey, tapi tak apa. Okey, nombor 9. Okey, apabila sudut tu dicangkum oleh lengkuk yang sama, ciri-ciri dalam bulatan. Okey, jadi sudut dekat pusat ni adalah 2 kali ganda sudut dekat lilitan bulatan. Okey, bila di S ni 50. Jadi sudut dekat O ni tengah-tengah ni adalah 100. Dia 2 kali ganda. Jadi 50 darab 2, 100 lah. So, ini adalah 260 sebab kan sudut bulatan 360. Tolak 100, kamu akan dapat 260. Okey, jadi sudut dekat sini adalah sama sebab ini sama. Dia lengkuk yang sama. Jadi panjang ni sama dengan sini. Jadi sudut X tu sama dengan X sebelah ni. Jadi ada 2 X. Kita nak 1 X. So, kita kena namakan ni S juga. Okay, so. Macam mana kita nak buat? Okay, so. X tambah X, 2X. Kita gunakan konsep segi 4. Sudut dalaman. Sudut dalaman segi 4 adalah 360. Jadi, 360 ni tolak 260, tolak 50. Sebab, macam mana cikgu dapat segi 4 tu? 1, 2, 3, 4. Okey. So, 360 tolak 50 tolak 260. Kamu akan dapat 2X. Jadi, 50 sama dengan 2X. X sama dengan 50 bahagi 2. So, jawapannya 25. Ciri-ciri bulatan ni, kamu kena belajar semasa di form 3. Ni penting ya. Penting lah. Kena ingat. Okey. Okey, kita pergi nombor 10 pula. Antara yang berikut, manakah image bagi sisi 3P? Ni Di bawah satu translasi negatif 3, 5.
Okey, ni sisi 3P kan. So, dia nak image ni objek. So, cari image lah. Okey, so cikgu terangkanlah apa itu translasi. Okey, negatif 3 ni mewakili pergerakan melintang. Apabila negatif dia ke kiri dan positif dia ke kanan. So, sebab sini negatif 3, so dia ke kiri lah. Okey, 5 tu adalah menegak. Apabila positif dia ke atas dan jika negatif ke bawah. Sebab dia positif, so dia ke atas lah. Okey, so kita tengok P. Kita ambil satu bucu sahaja. Cikgu ambil bucu yang pertama ni lah. Jadi, kita gerakkan ke kiri 3 unit. 1, 2, 3. Dan gerakkan ke atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi salah satu segitiga yang memenuhi translasi ini hanyalah B. Okey, jadi jawapannya B, bola. Senang je kan translasi. Okey, nombor 11 pula. Okey, nombor 11. Agak susah sikit dan panjang. Okey, tak apa. Kita baca soalan dulu. Dalam rajah 11, pentagon OP, Q, R, S, ialah image bagi pentagon OPQRS di bawah suatu pembesaran pada pusat O. Okey. Diberi P ialah titik tengah. Dan luas pentagon OPQRS ni, dia tak ada koma, maksudnya dia objek lah. Ini yang kecil ni objek. Ialah 16 cm persegi. Kirakan luas kawasan yang berlorek. Okey, luas kawasan berlorek ni adalah luas yang besar tolak luas yang kecil. Yang besar tu adalah image, yang kecil adalah objek. Okey. So, sekarang ni kita ada luas objek. Untuk cari luas kawasan berlorek ni kan ada luas image. So, nak cari luas image macam mana? Kena cari faktor skala. Okey. Tadi. Nampak ni. Katakan OP titik tengah. Apabila OP titik tengah, maksudnya image ini adalah besar 2 kali ganda. Jadi, faktor skala dia adalah 2. Jadi, faktor skala pembesaran adalah K kuasa 2 di mana 2 kuasa 2 iaitu 4. So, bila dah ada faktor skala pembesaran ni, kita boleh cari rumus. Kita boleh cari luas image. Okey. 4 sama dengan luas image bagi luas objek. Okey, 4 sama dengan luas image bagi 16. 16 ni luas objek tadi tu. Ni yang dibagi dalam soalan. Okey. So, 4 darab 16, 64 ni adalah luas image. Okey, kita dah ada luas image. So, kita kena cari luas kawasan berlorek. Okey, yang warna biru ni. Jadi, luas kawasan berlorek adalah 64 tolak 16. Sama dengan 48 cm persegi. Jawapannya cawan. Senang kan? Okey, nombor 12 ni. Okey, nombor 12 ni kamu cuba guna kaedah cuba jaya. Okey, iaitu macam ni. Ambil kalkulator kamu. Okey, nampak kan? Okey, sekarang ni X tu 0 dengan 360. So, kita tengok tangent X tu apa yang negatif 1.732. Kita ambil dulu 60 ni. Tekan lah. Tangent 60. 1.732. Ini negatif kan? Jadi A tu potong. A potong. B potong. Allah, jatuh. So, tangent 120 pula. Okey, negatif betul. Tapi kita kena cek juga 300. Negatif. Okey, betul. So, kita cek pula yang bawah tu. Positif. So, jawapannya C. Senang kan? Okey. Okey, nombor 13 pula. Graf mana mewakili sebahagian daripada Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X. Cuba jaya guna kalkulator. Jawapan dia B. Okay, macam mana cikgu buat? Kamu kena dengar betul-betul. Okey, ambil kalkulator kamu yang cantik tu. Okey, sin X. So, kita tengok X ni ada 3 nilai. 90, 180, 270. Cuba 90 dulu. Okey. Sin 90. 1. Okey, kat sini kosong. Kat sini 1. Okey, kita terima dulu. Kita pangkah dulu. Okey, C pula. Negatif 1, pangkah.
Ni kosong pangkah. So, jawapannya bola. Oh, senangnya. Okey. Okey. Nombor 14 pula. Okey, yang ni form 3. Diberi kaedah faedah mudah ialah 4% setahun. Cari bilangan tahun yang diperlukan untuk simpanan RM5,000 meningkat kepada RM5,800. Okey. I itu interest yang didapat lah ataupun faedah. P itu adalah prinsipal. Berapa dia mula-mula melabur. R tu kadar faedah setahun. Dan T itu time, tahun lah, tempoh. So, kita kena tolak dulu berapa faedah yang dia dapat dalam tahun yang dia simpan tu. Tolak RM5,800, tolak RM5,800 kita dapat. So, I dia 800. 800 sama dengan 5,000. Darab kadar faedah dia 0.04. Darab tahun. Jadi, tahun sama dengan 800 bahagi dengan 5,000 darab 0.04. Jadi, jawapannya 4 tahun. Bola B. Okey. Nombor 15. Ni senang je. Semut pula. Okey. Antara berikut bukan satu komponen matlamat kewangan smart. Okey, smart tu spesifik. Okey, so khusus ada. M tu measurable. Boleh capai. Boleh measure. Boleh diukur. Okey, A tu attainable. R realistic. T itu adalah time. Ada masa yang mencukupi. Jadi, yang tak adanya adalah A. Belanjawan yang ketat. Okey. So, nombor 16 pula adalah... Okey, nombor 16 dan 17 tu kita belum belajar lagi ya. Okey, sekejap cikgu tunjuk je. 16 dengan 17 ni kita belum belajar lagi. Jadi, cikgu bagi kamu markah bonus 2. Okey. Okey, so nombor 18 pula. Alright, nombor 18. Okey, kipas. Kipas. Hai, senang soalan ni. Bila switch di kipas dihidupkan, lokus bagi X bergerak ialah. Ni X tu kat ujung kipas tu. Dia pergi mana? Pusing, 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 pusing. So, kita dapat bentuk bulatan. Okey. 19 pula adalah soalan pelan dongakkan. So, kita tengok soalan nombor 19. Alright. Rajah menunjukkan sebuah perpanjangan gabungan yang terdiri daripada kuboid dan silinder. Kuboid, silinder. Jangan terbalik pula. So, tentukan lukisan dongak hadapan. So, depan sini lah. Okey, lepas tu apa yang kita nampak dari sini? So, kita di sini. Kita nampak. Yes, kita nampak segi empat dan segi empat juga. Macam ni. Okey. Oh, silap. Macam ni, macam ni. Ni tak ada salah. So, jawapannya adalah ball. Okey. Ni salah. 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 Alright. So, nombor 19. Nombor 20 pula. Sekejap ya. Okey, nombor 20 ini yang kamu tak suka sebenarnya. Okey, soalan ungkapan algebra. Okey, tapi tak susah sangat lah. Okey. R per 2 tolak S sama dengan RS. R dalam sebutan S ialah, maksudnya R kat depan, S dekat belakang dia nak. So, kita salin balik. R per 2 tolak S sama dengan RS. So, R per 2 tolak RS sama dengan S. Cikgu pindahkan RS ke sini. Dan, sorry, ya Allah. Pindah sini dan S pindah ke sini. Jadi, positif lah. Okey. So, cikgu samakan penyebut dia. Kita darab dengan 2 lah. Ni darab 2. Okey. So, 2RS per 2 sama dengan S. Jadi, R tolak 2RS per 2 sama dengan S. So, kita bawakan 2 ke sini. Darab lah. Jadi, R tolak 2RS sama dengan 2S. Kita faktorkan R kat luar. Jadi, 1 tolak 2S sama dengan 2S. R sama dengan 2S bahagi 1 tolak 2S. Okey, dah tak boleh memudahkan dah. So, kamu cari jawapan kat sini lah. So, jawapannya 2S per 1 tolak 2S. Okey, jawapannya bola. Okey. Yang ni salah sebab 1 tolak S. Okey, yang ni salah sebab S sama dengan 1 tolak 2S. Atas tu mesti 2S. Okey, yang ni salah sebab 2S tolak 1.
Okey, kalau tak faham, kamu repeat balik saja video ni. Okey, sampai soalan nombor 20 sahaja hari ni. Besok baru cikgu sambung lagi. Okey. Itu sajalah. Tak faham, tanya lagi melalui WhatsApp. Personal sahaja. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum.